Berjalan adalah sesuatu yang bagus, kan? Apatah lagi apabila kita berjalan, kita akan tengok perkara yang lain-lain. Kebanyakan pelajar Ma'had Hashim ini orang mana? Orang Kelantan lah. Orang Kelantan. Jadi berjalan keluar daripada Kelantan, tengok Perlis, tengok negeri-negeri lain, dan tengok adat tempat orang yang berbeza. Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk para pelajar. Para ulama dahulu menyebut sebahagian sebab setengah ulama itu keras pandangan mereka kerana kurangnya safar, kata mereka. Kerana kurangnya bermusafir. Bila dia keluar bermusafir, dia akan melihat perkara yang tak dilihat di tempat dia. Maka dia akan memberikan, mungkin pandangan dia akan berbeza. Mungkin dulu dia cangkar satu sudut, kemudian dia akan lihat pada sudut yang lain. Sesiapa yang membaca dalam fiqh, dia tahu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia mempunyai qaul qadim dan qaul jadid. Qaul yang lama dan qaul yang baru. Bukan kerana soal penambahan ilmu semata-mata, tetapi soal melihat observation, melihat kesimpulan yang baru yang mungkin dia tidak lihat sebelum daripada itu. Juga kadang-kadang faktor umur tak juga dinafikan, kadang-kadang faktor lupa, faktor tak ingat, faktor semangat muda juga mempengaruhi. Semua itu dibahaskan oleh fuqaha tentang perbezaan pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Okey. Tapi apapun, sehingga kita lihat qaul jadid itu menjadi mazhab Syafi'i. Walaupun begitu, masih lagi terdapat beberapa belas masalah yang qaul lama itu dianggap lebih kuat hatta oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri. Menunjukkan kadang-kadang perjalanan bagus, tapi tidaklah semestinya yang baru sentiasa lebih bagus daripada yang lama. Tetapi pengalaman manusia. Al-Quran, semua ni hafal Quran. Dalam surah Al-Hajj, apa Allah kata? Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Afalam yasiru fil ard, tidakkah mereka berjalan pada muka di bumi? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, maka nanti bagi mereka itu qulub, jantung hati, qulub jantung hati, ya'qiluna biha, mereka akan berakal dengannya. Ini juga perbahasan di kalangan para ulama dan juga saintis. Adakah yang berakal itu dalam otak ataupun di dalam jantung hati manusia? Quran kata fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Akal di sini. Ya'qiluna biha, berakal dia. Di dada dia. Di jantung hati dia. Kan? Allah kata macam mana dia boleh berakal apabila dia berjalan di muka bumi? Maka qulub dia akan membuat analisa apa yang dia tengok. Lalu dia berakal. Quran banyak kata afala ta'qilun, tidakkah kamu berfikir? Maksudnya kamu boleh membuat pembandingan, kan? Apa yang kamu antara baik dan buruk, baik dan salah dan betul. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Adakah kamu suruh orang buat baik, kamu lupa diri kamu baca kitab, tidakkah kamu berakal? Akal. Jadi Allah kata cuba hangpa fikir. Orang utara kata lah, kan, cuba hang fikir, cuba kamu fikir. Kamu suruh orang buat baik, kamu tak ambil untuk diri kamu, kamu yang baca kitab, tidakkah kamu berakal? Maksudnya akal boleh membuat perbandingan untuk memilih yang benar di dalam tindakan. Afalam yasiru fil ard, tidakkah kamu berjalan di muka bumi? Sebab tu pelajar-pelajar yang ada ni untuk memperoleh ilmu bukan saja belajar daripada guru, tetapi berjalan, bermusafir. Safir tajid iwadan amman tufariqu, dalam syair, kan?
ma fi maqamin lidhi aqlin wa dhi adabin min rahatin. Kan, itu baca dalam puisi Al-Imam Syafi'i. Kan, maksudnya ialah satu orang berjalan, fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, maka qulub dia jantung hati dia boleh berakal dengannya. Au adhanun yasma'una biha, ataupun telinga yang mana dia mendengar dengannya. Tapi dalam ayat ni dia tak sebut mata untuk melihat. Kerana orang yang buta juga elok juga bermusafir. Kalaupun dia tidak melihat, tetapi dia berjumpa dan mendengar. Sumber memperoleh ilmu ialah apa? Ilmu masuk melalui telinga. Sebab tu ramai orang yang buta tapi jadi orang alim. Ada sahabat yang buta. Siapa dia sahabat yang buta? Tu yang turun abasa wa tawalla. Nama apa? Nama apa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kan? Sebab tu para ulama kata syarat nak jadi sahabat tu bukan kena tengok Nabi, kena berjumpa Nabi. Kalau syarat jadi sahabat tengok Nabi, Abdullah bin Maktum tak tengok, dia buta. Kan? Sebab dia kata man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana nabi wa mata 'ala al-iman. Siapa yang berjumpa dengan Nabi. Kan? Jumpa, tak mesti tengok. Mufti Arab Saudi, alim dulu. Nama dia Syekh Abdul Aziz Hamdillah bin Bas. Buta. Tapi alim. Fatwa dia. Ada yang celek tapi patutnya orang celek boleh baca banyak, betul tak? Tapi kalau Allah sambung ayat tu, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Dia bukan buta mata, Tuhan kata, tapi buta jantung hati yang berada di dada. Jadi apa yang perlu kita buat sebagai manusia ialah menghidupkan keupayaan berakal, keupayaan menganalisa, keupayaan untuk faham dan bersedia mendengar banyak perkara. Kan? Alladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Ulaika alladzina, macam mana Ustaz? Wa ulaikahum ulil, macam mana Ustaz? Nama apa ma'had di tubuh di yang kerajaan tubuh tu? Ulul albab. Wa ulaika ulul albab. Ulul albab yakni orang yang boleh menilai secara matang. Sebab itu maka pentingnya berjalan. Dan mudah-mudahan dengan berjalan, bawa jumpa orang, insya-Allah kita akan dapat pengalaman yang banyak. Buka lampu. Okey, sini suara tak ada. Gagah nak bercakap. Dan bila kita jalan, kita mungkin di tempat kita, almar'u qalilun binafsihi wa kathirun ma'a ikhwatihi. Satu orang tu sikit dengan diri dia dan ramai dengan orang dia. Kan? Bila dia berjalan, Ustaz dia kata, cuba menerapkan sunnah. Mudah-mudahan kita semua menerapkan sunnah dan mudah-mudahan semua tahfiz juga atas sunnah. Cuma kita akan berusaha untuk lebih untuk memahami sunnah itu. Kan? Kita berjalan, kita jumpa orang, kita lemah. Sebab itu agama dia menyuruh kita solat berjamaah. Pasal kalau kita solat seorang pun Tuhan yang sama. Tapi dengan solat jamaah kita tahu kita tidak bersendirian. Kita ada orang lagi
yang beriman seperti kita menghadap Tuhan yang sama. Kita disuruh buat semayang Jumaat berjamaah syarat dia. Ada istimak, ada perhimpunan setiap minggu. Ada perhimpunan tahunan. Kita jumpa dah semayang hari raya. Ada perhimpunan besar haji. Ada perhimpunan besar haji. Supaya kita lihat, kita tahu ramainya orang Islam. Kita orang yang nak kepada agama pada zaman yang akhir ni pun mesti juga tahu bahawa saya kena cari kawan untuk kuatkan diri. Nabi Musa tu kuat dah. Ditumbuk orang mati. Tapi dia kata apa? Ij'al li waziran min ahli Haruna akhi. Jadikanlah seorang pembantu di kalangan keluarga aku, Harun saudara aku. Usdud bihi azri, dengan dia itu aku kuatkanlah, kuatkan aku. Likai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira, supaya kami dapat bertasbih kepada engkau banyak-banyak, kami dapat ingat engkau banyak-banyak. Sebab tu kena berjamaah. Kalau rasa orang sunnah tak ramai, kena cari saudara sunnah dia. Kalau duduk jauh, kena ziarah antara satu sama lain. Nanti Perlis pun mungkin rombongan Perlis tu, yang mana nak pergi Kelantan, kita akan suruh dia include ziarah juga. Tahfiz ni insyaAllah. Di Kelantan ada lagi beberapa tahfiz. Supaya Allah bagi kekuatan kepada kita. Kerana kita kena tahu, Islam pada akhir zaman ialah ja'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba. Islam itu datang dalam keadaan asing dan balik dalam keadaan asing. Fatuba lil ghuraba. Dalam riwayat kama bada atau kama ja, seperti mana ia bermula dia asing, beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan selainnya. Ini semua membantu kita supaya kita kuatkan diri dengan berjumpa dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita. Sebab tu alhamdulillah di Perlis ni, bukanlah kata kita terlebih sunnah pada orang lain, kawan, sunnah sama aja. Kita cuba, dan sedikit sebanyak Allah berikan Perlis ni, dia duduk dalam sebagai satu negeri. Ramai rombongan-rombongan yang datang dan ke sini setiap bulan, setiap minggu datang. Individu rombongan ni pun saya ada lagi permohonan daripada Singapura, banyak lagi rombongan yang nak datang dengan bas, banyak lagi negeri. Mudah-mudahan perjumpaan-perjumpaan ini menguatkan kita semua.